mungkin naik ke 500. Ya, jadi kita sebenarnya ini maknanya kita patut bersyukurlah. Ya, kerana apa saya kata kita patut bersyukur? Dia macam ni lah. Kalau adik-adik tinggalkan slipper tukang luar masuk, saya bersyukur dan terima kasih pasal jaga kebersihan kan. Kalau lepas program susun kursi, saya cakap terima kasih mengingatkan tugas saya nak membersihkan ni. Sama je macam beli ni. Ini kita bagi duit, jadi kita patut berterima kasih. Maknanya bersyukurlah atas bantuan yang kita terima. Kita jangan jadi macam setengah orang tu yang mengatakan dia memang nak mendirikan negara Islam, tapi dia tak tunjuk cara-cara yang dia buat tu. Saya sedih lah bila saya baca surat khabar lagi 2 hari ni. Dia kata kita panggil adik-adik ni semua ni untuk dapatkan 250 ni sebagai ayam ataupun haiwan. Dianggap dia tak kata orang yang membagi itu haiwan, dia kata dia menerima. Cuba adik fikirlah, boleh ke kita fikir orang yang kita bagi bantuan ni dianggap sebagai haiwan? Saya amat sedih lah dan kecewa lah. Dia buat ni, secara ni Jadi adik-adik saya apa? Kalau maknanya itu kufur nikmat, maknanya kalau pemberian orang tu kita tak tahu berterima kasih, dia anggap macam, saya rasa dia tak menggambarkan ciri-ciri Islam lah Kita macam kita orang Melayu ni, orang Islam ni, kita mesti ada semangat bersyukur lah, syukur terima kasih. Ini pemberian Tuhan. Kalau sesuatu pemberian tu kalau tak direda Tuhan, dia tak jadi. PM tu hanya melaksanakan, tapi direda oleh Tuhan. Kerana dia kata, Najib kamu buat. Kalau dia tak reda, dia kata ekonomi kita merundung, tak ada duit, jangan bagi. Jadi maknanya semuanya adalah hasil daripada kerja-kerja yang kita katakan baik. Sama juga macam hari tu, ada kumpulan yang mengatakan kalimah Allah tu boleh digunakan. Cuba adik-adik fikir pasal adik-adik ni belum berumah tangga, belum ada anak. Cuba fikir, cuba kita bayangkan, kalau kita dah berumah tangga, dah ada anak, kalau kita benarkan menggunakan kalimah Allah tu dalam Bible tu, dalam Bible Kristian tu dia tak ada sebut perkataan Allah. Dekat Malaysia dia nak benarkan. Cuba kita bayangkan, kalau kita pergi dekat gereja, dia tulis, kita tak pernah guna tau, dia tulisnya rumah Allah, tapi gereja. Masjid tak pernah tulis rumah Allah. Pasal kita dah, kalau kita benarkan dia salah guna, cuba kita bayangkan apa terjadi. Anak-anak kita tu rumah Allah. Pasal tu kita bangsa UMNO, bangsa nasional ni, kita tentang benda ni, kita kata akidah. Kita tak nak anak-anak kita, cucu-cucu kita terpesong. Besok adik-adik semua dah kahwin, dah duit, itu kita hantar satu satu tu hantar. Ada jejak orang lompat tadi. Ya dia. Jadi maknanya bukan apa, saya nak biar adik fikirlah, kita fikir kita ni manusia. Kita jangan kalau kita katakan kita nak perjuangkan Islam, tapi benda-benda yang tak menggambarkan Islam, perbuatan kita sebagai pemimpin yang dikatakan pemimpin Islam tu, tapi tak menggambarkan pemimpin ke ciri-ciri Islam, dia memalukan Islam sendiri. Saya nak sebut, dia akan memalukan Islam sendiri. Jadi maknanya kita kena akur lah Kalau betul dia perjuangkan Islam, tunjukkan sifat dia sebagai pemimpin Islam. Jangan kata yang boleh, kata tak boleh. Memula kata kalimah Allah boleh dipakai, tapi bila majlis syura kata tak boleh, buat U-turn. Itu tandanya apa tu? Saya tanya apa? Maknanya macam kita kata babi itu haram, lepas tu kita boleh, tapi bila orang komen, oh babi haram. Jadi pegangan asal. Bukan, saya nak sebut ni pasal kita ni anak-anak muda, adik-adik ni lah merupakan pemimpin kita masa depan. Saya ni dah veteran lah, Abang Zana pun dah veteran. Kalau adik-adik tak tahu konsep
pemimpin, apa itu pemimpin? Kalau adik-adik tak tahu macam mana nak mentadbir negara satu hari besok, macam inilah dua hara kita. Itu kalau adik perasan itu ada berlaku dekat kampung ni. Laluan TMB masuk. Kita kata macam mana TMB masuk? Kita pun buat protes. Kita kata kenapa TMB mesti masuk kat sini? Kita benarkan TMB. Tapi bila JKK benarkan bagi kelulusan untuk dia masuk tanpa berbincang dengan orang depan tu, dia menimbulkan masalah. Itu yang saya nak katakan kat sini. Pasal bila dia tumbuh masalah, inilah jadinya. Kan? Pasal dia tak nampak 3/3 kilowatt tu apa kesan dia kepada orang yang duduk dekat situ. 3/3 kV. Kalau boleh, saya ingat dulu kat rumah saya dulu laluan TMB kat belakang tu, dia boleh gunakan. Kenapa tak gunakan? Dia ambil laluan baru. Bila dia ambil laluan baru, orang depan mestilah marah. Kalau dia ambil laluan dia yang sah, tak ada masalah. Tapi siapa yang benarkan dia ambil laluan depan? JKK. Dia bertanggungjawab. Kalau ada kematian besok, dia bertanggungjawab. Ya, saya nak sedarkan adik-adik kena tahu apa yang berlaku dalam kampung ni. Kita tak nak besok adik-adik main-main kat tu, main apa tu, pam kena pasal dia punya laluan kabel tu kalau berbahaya, baik kita halang, gunakan laluan yang ada. Kalau tidak, cari laluan yang main road sana. Boleh. Ya. Tak, ini saya dah bercampur-campur lah. Tapi saya nak nyatakan kat sini, kita sebagai penduduk kampung ni, kampung Kelanggar ni, pertama, kita mesti tahu apa yang berlaku dalam kampung. Kedua, apa yang berlaku tu adakah baik untuk kita sebagai anak muda, sebagai penduduk kampung ini. Pasal kita akan lama lagi kita nak hidup kan. Jadi kita kena fikir, kalau tak baik, kita kena buat pendirian. Kita buat pendirian ni bukan untuk sesiapa, untuk penduduk kampung. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak nyatakan di sini. Pasal BRIM ini merupakan bantuan yang berterusan yang dijanjikan oleh UMNO Barisan Nasional, dan kita akan terus memberi bantuan ini kepada yang memerlukan, tetapi tertakluk kepada pendapatan negara kita. Kalau hasil negara, maknanya negara kita ni sebenarnya dia macam berniaga tau. Dia macam mana nak dapatkan duit. Saya nak cerita pada adik-adik ni supaya terang ya. Negara kita ni kalau nak dapatkan duit dalam beberapa cara. Pertama, dia ada felda, dia boleh jual hasil kelapa sawit masuk dalam felda. Felda kita kenakan cukai pendapatan negara. Kita bayar duit sewa assessment ni rumah. Setiap tahun, kalau adik mungkin tak tahu, tapi ibu bapa adik akan tahu, setiap tahun kita kena bayar cukai. Cukai pintu, cukai tanah. Hasil ni masuk dalam tabung negara pendapatan. Lagi apa? Road tax masuk lagi. Dia banyak, pendapatan dia banyak. Maknanya perniagaan kita, perniagaan daripada perniagaan kelapa sawitnya, minyak Petronasnya, buat getahnya, hasil tu kita akan simpan sebagai pendapatan. Tapi kita kena belanja. Negara kita ni, Malaysia ni, kalau nak hidup, nak terus makmur, dia kena bayar gaji pekerja, guru. Dia ambil duit daripada tabung dia lah. Dia kena bayar nak banner sekolah, nak banner jalan raya, dia nak buat masjid, nak buat highway. Duit daripada tabung ni. Akhirnya baki daripada duit ni banyak pula. Itu yang PM kata banyak sangat ni. Kita bagi kepada anak-anak muda yang masih remaja, belia 250. Yang pergi sekolah darjah 1, darjah apa ni, bagi 100. Kalau adik-beradik ramai 5 orang, 500.
Kalau adik-beradik 10 orang, 1000. Itu untuk belajar setiap tahun. Kalau masuk universiti, bagi 250. Yang belia belah itu, bagi lagi 250 untuk beli handphone. Voucher nak pergi ke Giant, kita bagi yang itu. Beberapa rumah-rumah yang kita rasa ni, kita bagi untuk 1 tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara diri. Dia cari usahakan untuk voucher tu. Kita bagi satu keluarga yang kita rasa perlu